Buletin Didik 5 September bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin siang tadi mengadakan sesi libat urus dengan Wakil Persatuan Ibu Bapa dan guru di bawah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Perbincangan secara tertutup itu dibahagikan kepada dua sesi iaitu pagi dan petang, membabitkan 50 wakil dari 17 sekolah menengah dan 10 sekolah rendah. Pada sesi ini, Datuk Dr. Razif menerangkan cadangan-cadangan Kementerian Pendidikan Malaysia berhubung pembukaan sekolah secara berperingkat bulan depan. Beliau juga mendengar cadangan, pandangan serta menjawab soalan dari wakil-wakil PIBG, guru besar dan pengetua mengenai sistem yang sesuai bagi pembukaan semula sesi persekolahan dan prosedur operasi standard SOP. Turut hadir ialah Ketua Setiausaha KPM Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Ketua Pengarah Pendidikan Datin Seri Nur Zamani Abdul Hamid. Sesi berkenaan akan diteruskan lagi esok sebelum Datuk Dr. Razif berlepas pulang ke Ibu Negara. Kes harian baru COVID-19 naik kepada 20,396 dengan 8 negeri mencatat pertambahan kes 4 angka. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata ia menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 1.8 juta. Selangor kekal menjadi negeri tertinggi melaporkan pertambahan kepada 3,886 kes. Sarawak dengan 3,747 kes dan diikuti Johor 2,165 kes. Pemidatu dari Kuala Lumpur, Muhammad Nazmi Muhammad Nasir dinobatkan sebagai juara pertandingan pidato kenegaraan peringkat kebangsaan 2021. Muhammad Nazmi membawa pulang wang tunai bernilai RM3,000. Pertandingan anjuran Jabatan Penerangan Japan ini mengetengahkan penyampaian berlainan iaitu secara TED Talk. Penganjurannya dilakukan dalam dimensi baharu sejajar perkembangan era revolusi perindustrian keempat sebagai pencetus serta pemacu kepada kemajuan negara. Kaedah berpidato secara konvensional menyaksikan seorang pemidatu berhujah manakala orang lain sekadar mendengar, tidak lagi menjadi pendekatan yang menarik perhatian atau berkesan dalam kalangan masyarakat. Justru itu, ia menuntut kesediaan kita untuk mengadaptasi, mengasimilisasi dan menyeragamkan perkembangan pesat teknologi tersebut mengikut kepentingan semasa, tambahan pula ketika seluruh dunia dilanda wabak COVID-19. Tambah Datuk Seri Muhammad, penyampaian secara TED Talk lebih berkesan serta berupaya menarik kumpulan sasar untuk mendengar dan terus mengikuti idea yang dipersembahkan. Pidato Kenegaraan Peringkat Kebangsaan 2021 secara maya berlangsung dari 1 Mac hingga 31 Mei lalu. Muhammad Nazmi dinobatkan juara dengan tajuk pidatonya Dasar Perpaduan Negara Membangun Identiti Nasional. Tempat kedua dan ketiga pula dimenangi Muhammad Amiruddin Mak Nur dari Melaka dan Ainur Nasibah Johar dari Sabah. Menyediakan wadah dan suasana penggunaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar Cina. Bertitik tolak dari situ, pertandingan Forum Pelajar dianjurkan saban tahun di Sabah. Tahun ini kemenangan menjadi milik Sekolah Menengah Shung Sing, Kota Kinabalu. Pertandingan yang dianjurkan sejak 1993 itu dijalankan secara dalam talian. Melalui pertandingan ini juga, ia membawa harapan untuk melahirkan satu model penggunaan bahasa Melayu baku yang sempurna daripada segi tata bahasa, sebutan dan gaya penyampaian. Menurut Ketua Hakim Pertandingan Rusdi Awang, secara keseluruhannya, pelajar telah menyampaikan forum dengan isi yang menarik. Rusdi yang juga Timbalan Pengarah 1 Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah berkata, penyampaian peserta kali ini juga didapati lengkap dengan huraian, contoh serta menggunakan bahasa Melayu yang tepat dari aspek tata bahasa. Penggunaan ayat yang standard juga wajar diberikan pujian. Syabas. Walau bagaimanapun dapat dikesan beberapa kesalahan sebutan dan penggunaan perkataan bahasa Inggeris yang ada padanannya dalam bahasa Melayu. Kerjasama berpasukan jelas kelihatan, namun semangat dan keyakinan sebagai pengurusi dan ahli forum perlu dimantapkan lagi.
Elakkan situasi pengerusi memainkan peranan sebagai ahli forum atau ahli forum memainkan peranan sebagai pengerusi. Pertandingan yang berlangsung pada 2 September lalu dimenangi oleh Sekolah Menengah Shung Sing Kota Kinabalu. Johan menerima wang tunai sebanyak RM200, piala iringan, piala pusingan serta mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan. Bertemu kembali. Bermula dengan sekadar membantu ibunya di dapur, kini minat Muhammad Hamizan Shahruddin tertumpu dalam bidang kulineri dan pastry. Lebih membanggakan, usahawan muda ini juga berjaya mengubah nasib keluarganya dengan mengusahakan perniagaan makanan secara kecil-kecilan dari rumah. Niat sekadar mengisi masa lapang, Hamizan 19 tahun tidak menyangka mampu meraih pendapatan sehingga ratusan ringgit sebulan. Sejak menyertai kelas bakery dan pastry anjuran jenis remaja pada 2017, Hamizan lebih yakin untuk mengembangkan minatnya menjadi satu profesion. Saya ni seorang yang pemalu. Susah sebenarnya perasaan malu ni untuk kita kawal. Daripada 2015 ni, ramai dah ajak saya untuk join jenis remaja ni. Saya macam perasaan malu tu tak boleh nak kawal, tak boleh nak lawan perasaan malu tu pada ketika itu. Dan 2017, selepas kawan saya yakinkan saya, kawan saya berkata macam ni, Mizan, masuk. Benda ni adalah percuma dan dapat banyak manfaat. Saya pun mula berfikir, saya patut lawan perasaan malu tu. Dan saya masuk. Sebenarnya, lepas je saya masuk 2017 tu, perasaan saya daripada seorang pemalu bertukar menjadi seorang yang bersemangat untuk menimba banyak ilmu. Hamizan mengikuti kelas tersebut setiap Sabtu selama 2 jam. Dengan bimbingan tenaga pengajar berpengalaman, peserta diajar dengan pelbagai jenis dan teknik masakan. Saya ingat lagi masa hari pertama saya datang ke kelas, saya rasa teruja sebab saya diberi penerangan oleh pengurus pusat pada waktu itu berkenaan yang kelas kemahiran yang saya ikuti ini mempunyai beberapa modul. Dan yang paling menariknya, kelas ni diadakan secara percuma. Selama 4 tahun menyertai kelas, Hamizan kini mahir dengan pelbagai masakan termasuklah kari ayam, lemak cili api, asam pedas dan banyak lagi. Dia juga mendapat banyak permintaan melalui kek pisang, kek coklat serta brownies hasil tunjuk ajar kelas di jenis remaja. Anak ketiga daripada 5 beradik ini sedikit sebanyak mendapat inspirasi daripada juara MasterChef Malaysia musim pertama, Dr. Izani Farhana Mat Monoto yang turut diangkat menjadi ikon kelas kek dan pastry jenis remaja. Bagi saya, macam saya sebut tadi, is apa yang kita passionate about lah, sebab kita akan stuck dengan benda yang kita usahakan ni sampai mana perniagaan tu bertahan lah. So you kenalah buat apa yang you suka kan, you buat benda yang you enjoy. Lepas tu satu lagi ialah mengikut kemampuan dan kebolehan you. Kemampuan dan kebolehan macam skills tadi lah. Kalau you punya skills adalah bahagian pastry, then itu adalah suatu skills yang boleh digunakan untuk you buat perniagaan lah. Yakin dengan masa depannya dalam bidang ini, Hamizan bercita-cita untuk membuka restoran sendiri pada masa akan datang. Ini kisah seorang warga emas yang mungkin boleh menjadi inspirasi buat golongan muda. Usia bukan penghalang buat seorang wanita yang berkhidmat sebagai sukarelawan menghantar barang keperluan asas kepada penduduk di Teluk Kumbar, Pulau Pinang yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Norbi Ahmad atau lebih dikenali sebagai Nenek Norbi, 65 tahun juga, sanggup menaiki basikal bagi melaksanakan tugasnya itu. Menurut Nek Norbi, dia menyertai pasukan sukarelawan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Bukit Gemuruh sejak awal tahun ini bagi membantu melancarkan urusan khidmat bantuan dan sosial masyarakat setempat. Rutin harian nenek kepada 8 orang cucu itu adalah mengayuh basikal miliknya sejauh kira-kira 2 km ke kediaman penduduk yang terputus bekalan keperluan harian. Lokasi penghantaran barang makanan melibatkan Kampung Sulub, Kampung Nelayan, Taman Sahabat, kawasan Rumah Murah dan Pekan Lama Teluk Kumbar. Bila kita tengok bantuan yang dari DON, dari apa semua, dia semasa. Dia tak bagi regularly kan. Jadi kami ni fikir-fikir tubuhkan food bank.
yang boleh bantu orang bila-bila masa. Yang bila-bila masa yang orang perlu. Dan kadang-kadang tengah malam orang telefon, Kak Nobi, kami tak ada makanan ni. Kan takkan kita nak pergi kat Adun. Kan? Jadi kita main ambil lah kat food bank kita pergi hantar. Kalau yang dekat-dekat ni semua Kak Nobi hantar dengan menggunakan basikal lah. Tapi kalau yang jauh tu terpaksa panggil kawan-kawan lah, kita pack barang, kita naik motor lah, kita pergi hantar. Nenek Norbi tidak sesekali merasakan terbeban apabila diminta membantu membawa 15 kg beras bersama barangan keperluan makanan lain ke rumah penduduk yang terkesan, termasuk warga emas Uzur dan orang kelainan upaya, walaupun pernah hampir terbabas di tepi jalan ketika berselisih dengan kenderaan berat. Okey, juga seronok lah. Juga baik betul, juga baik. Ada yang tak kira bangsa apa semua ikut lah. Boleh bukti orang satu Malaysia ni. Terima kasihlah bagi bantuan kat Kak Tun. Sebab Kak Tun nak seorang-seorang kan. Dulu ni tak ada orang bagi pun. Sekarang ni dapatlah sejak MPKK ni bagi, barulah hak surau ni bagi kat Kak Tun. Buat Nenek Norbi, dia akan berkhidmat selagi mampu mengayuh basikal dan hanya akan berhenti jika kecergasan fizikalnya tidak mengizinkan. Baik, seterusnya, mengumpul duit poket sendiri semata-mata untuk membantu golongan yang memerlukan. Inisiatif ini datangnya daripada Persatuan Komunikasi Universiti Utara Malaysia PERCOM yang tampil menghulurkan bantuan makanan berjumlah RM50 kepada setiap keluarga yang ketika ini berdepan dengan kesukaran. Kumpulan penuntut ini terpanggil untuk membantu apabila saban hari membaca mengenai kesusahan yang dihadapi pelbagai lapisan masyarakat ekoran penularan COVID-19 yang melanda negara sejak tahun lalu. Meskipun bantuan makanan dihulurkan hanya berjumlah RM50, usaha PERCOM bersama Helping Hands ini wajar dipuji. Selain memupuk semangat perpaduan, program ini juga mendidik generasi muda memiliki ciri kepemimpinan yang baik. Projek ini adalah untuk membantu golongan yang memerlukan dan pada masa sama untuk meraihkan Hari Kemerdekaan ini. Projek ini juga diadakan selaras dengan tema kemerdekaan pada tahun ini, iaitu Malaysia Prihatin. 15 penuntut UUM seluruh negara terlibat menyerahkan sumbangan mengikut SOP norma baharu. Baru klik kerja ni betul lah dengan anak-anak sekolah bagi gon ni kata rezeki sungguh kata. Lepas tu bagi sumbangan yang terima kasih banyak-banyak. Mujurnya besok, kalau bertiga nak lagi. Kata terima kasihlah banyak-banyak. Usaha mereka itu juga diharap dapat diteruskan untuk dijadikan contoh kepada rakan-rakan yang lain. Sambung dengan apa yang mereka buat sekarang supaya boleh membantu rakyat Negeri Sembilan yang memerlukan. Pada 16 Januari 1962, Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu membentuk Suruhanjaya Kobol untuk mendapatkan pandangan rakyat mengenai pembentukan Malaysia. Suruhanjaya Kobol dianggotai oleh Lord Kobol, Anthony Abel, David Witherspoon, Datuk Wong Po Ni dan Tan Sri Ghazali Syafiee. Pandangan rakyat melalui Suruhanjaya Kobol dilakukan dari Februari hingga April 1962. Ia mendapati 1/3 menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat. 1/3 lagi menyokong dengan syarat kepentingan mereka harus dilindungi. Manakala 1/3 yang lain inginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. Kesimpulan yang boleh dibuat, hampir semua cadangan Suruhanjaya Kobol diterima untuk membentuk Malaysia. Filem, drama dan rancangan hiburan Korea sudah tidak asing lagi ditonton dalam kalangan masyarakat Malaysia, malah seluruh dunia. Tahukah anda siapa pelakon negara itu yang menjana pendapatan tertinggi? Laporan media tempatan menyebut sedara itu diungguli aktris Jun Jin Hyun. Juga dikenali dengan nama Jeana Jun, pelakon yang terkenal menerusi drama Legend of the Blue Sea ini dilapor menjana kira-kira 17 bilion won atau hampir 61 juta ringgit dalam tempoh setahun lalu. Dalam tempoh sama juga, Jun memiliki kontrak dengan 16 jenama berlainan dan dikatakan menjana 3.5 juta ringgit untuk setiap iklan yang dijayakannya. Sementara itu, pelakon It's Okay to Not Be Okay, Kim Soo Hyun, yang meraih pendapatan 46 juta ringgit di tempat kedua. Manakala ketiga, milik pengacara Running Man, Yoo Jae Suk dengan 35 juta ringgit.
Kedudukan seterusnya juga dimonopoli pelakon lelaki termasuk Sun Joong Ki yang baru-baru ini popular menerusi drama Vincenzo. Pasangan Song dalam Descendants of the Sun, Song Ye-yo, muncul aktris kedua dengan pendapatan tertinggi iaitu 14 juta ringgit di tempat ketujuh. Ini pula filem Hollywood Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang dijangka menguasai carta pecah panggung Amerika Syarikat. Filem Marvel dan Disney itu dianggar bakal mengutip sekurang-kurangnya $75 juta dalam tempoh 4 hari sempena cuti hujung minggu dan hari buruh. Pada tayangan pembukaannya 2 hari lepas, Shang-Chi mengutip $29.6 juta dari lebih 4,000 pawagam. Berbeza dengan satu lagi terbitan Marvel, Black Widow, yang ditayangkan secara hybrid sejajar nombor baharu, Shang-Chi ditayangkan secara eksklusif di pawagam. Filem Marvel pertama yang menampilkan superhero utama pelakon Asia ini dibintangi Simu Liu, Michelle Yeoh, Benedict Wong dan Awkwafina. Pada 27 Mei 1961, idea penubuhan Malaysia dicetuskan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman. Ia melalui ucapan beliau di Persidangan Persatuan Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara di Hotel Adelphi, Singapura yang menyatakan perlunya Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Brunei dan Sarawak membentuk kerjasama politik dan ekonomi bertujuan menyekat pengaruh komunis. Pada 23 Julai 1961, Mesyuarat Persatuan Parlimen Commonwealth Cawangan Tanah Melayu dan Borneo menubuhkan Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia dengan dipengerusikan oleh Donald Stephen. Ia bertujuan memberi penerangan lebih jelas tentang konsep Malaysia khususnya kepada penduduk Sabah, Sarawak dan Brunei. Ketika ini sedang berlangsung majlis penutup Tamasya Paralimpik Tokyo 2020. Sudah pasti tamasya kali ini memahat sejarah penganjuran di sebalik penularan COVID-19 di samping cerita suka duka atlet para dunia yang bertanding. Dan bagi atlet badminton para negara, Chia Lik Ho, kejayaan meraih emas serta diberi penghormatan sebagai pembawa jalur gemilang kontingen para negara cukup membanggakan buat dirinya. Saya tidak pernah lagi. Ini memang rasa sangat istimewa lah, sangat baguslah untuk saya. Saya pun rasa sangat bangga kerana saya dapat membawa jalur gemilang di penutupan di Tamasya Tokyo sini. Memang saya rasa saya sangat bangga lah. Semalam Lee Ho yang dibimbing bekas legenda badminton negara Datuk Rashid Siddiq mencipta sejarah apabila menjadi pemain pertama negara memenangi pingat emas acara badminton di Tamasya Paralimpik 2020 dan kedua buat Malaysia. Lee Ho yang beraksi bagi kategori SU5 cemerlang menewaskan pemain nombor 1 dunia yang juga musuh tradisinya dari Indonesia, Deva Andi Musti 21-17, 21-15 dalam aksi final yang berlangsung di Stadium Kebangsaan Yoyogi. Persaingan merebut gelaran naik juara Liga Super terus rancak ketika 3 perlawanan berlangsung semalam. Ia menyaksikan Kedah dan Terengganu FC gagal memperkukuhkan kedudukan selepas kedua-dua pasukan tewas di tangan lawan masing-masing. Manakala UiTM tersingkir ke Liga Perdana musim depan apabila mengesahkan kedudukan tercorot selepas tewas kepada PJ City. Kuala Lumpur terus kebal di gelangan sendiri selepas mengatasi Kedah 2-1. Tuan rumah terlebih dahulu di depan menerusi sepakan penalti Romel Morales seawal minit ke-6 selepas bola terkena tangan pertahanan Kedah Lokman Hakim Marzuki. Penyerang berpengalaman Safi Salim menggandakan jaringan buat City Boys apabila memudahkan hantaran silang J. Patiban minit ke-26. Kedah berjaya merapatkan kedudukan 8 minit berselang menerusi Kipre Cece. Keputusan 2-1 kekal memihak Kuala Lumpur hingga whistle penamat. Dalam satu lagi aksi, peluang Terengganu FC memburu gelaran naik juara kekal malam selepas tumpas 0-1 kepada juara Johor Darul Takzim JDT di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Walaupun anak-anak buah Benjamin Mora menguasai tempo permainan, mereka terpaksa menanti sehingga masa tambahan babak pertama untuk memecah kebuntuan. Percubaan Shane Lowry yang tidak dikawal mudah menyudahkan bola muntah untuk membawa kedudukan 1-0. Dengan kemenangan itu, skuad Harimau Selatan mengumpul 54 mata, manakala skuad Penyu kekal dengan 37 mata di tempat ketiga Liga. Selepas 2 musim, skuad The Lion Troops akhirnya terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada Liga Super apabila pasukan tercorot Liga itu tewas 0-1 di tangan PJ City FC. UiTM tidak bernasib baik apabila 2 jaringan masing-masing pada minit ke-17 dan ke-29 tidak dikira kerana berlaku kekasaran dan offside.
6 minit sebelum tamat babak pertama, PJ City memecah kebuntuan apabila hantaran lintang P. Rajas disudahkan Khairil Muhyiddin Zamri. Bersambung babak kedua, UiTM lebih banyak mengasak, namun gol penyamaan yang dicari tidak muncul sehinggalah whistle penamat dibunyikan. Berbaki 2 perlawanan dalam tangan, UiTM masih boleh meminta Perak untuk perebutan slot terakhir ke Piala Malaysia. Pemandu Red Bull Max Verstappen meraih petak utama di laman sendiri apabila mengungguli sesi kelayakan Grand Prix Belanda, sekaligus mengatasi pencabarnya Lewis Hamilton dari pasukan Mercedes AMG Petronas. Ini adalah kali pertama sejak tahun 1985 perlumbaan Formula 1 diadakan di Lita Zandvoort. Verstappen yang ketinggalan 3 mata di belakang Hamilton dalam kedudukan pemandu hanya 0.038 saat lebih pantas berbanding pesaing Mercedes itu. Sementara itu, pasukan Alfa Romeo mengumumkan pelumbanya Kimi Räikkönen positif COVID-19 dan tidak dapat beraksi di Grand Prix Belanda. Juara dunia 2017, Räikkönen 41 tahun yang akan bersara akhir musim ini akan digantikan dengan pemandu simpanan Herbert Kubica. Persembahan sarkas di Santiago, Chile mengakhiri buletin Didik hari ini. Saya Tarish Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.